Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 15 Januari 2024. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di daerah Beluran dan daerah kecil Paitan. Setakat 8 malam tadi, 75 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. Di Beluran, seramai 12 penduduk ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Beluran. Manakala di Paitan, 60 penduduk ditempatkan di PPS Rumah Pengerusi JPKK Kampung Kokos dan 3 penduduk lagi di PPS SMK Pamol. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, tren semasa dilaporkan meningkat. Usahawan di negeri ini disaran memanfaat pelbagai program disediakan Yayasan Usaha Maju YAM untuk memajukan lagi perniagaan yang diusahakan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, YAM adalah sebuah agensi di bawah kerajaan negeri yang terbukti berjaya membantu golongan usahawan memajukan perniagaan menerusi penyediaan modal perniagaan. Menurut beliau, bagi tempoh 2006 hingga November 2023, sejumlah 706.4 juta ringgit pinjaman diluluskan di seluruh negeri Sabah. Daripada jumlah itu, 26.5 juta ringgit diluluskan untuk cawangan tawau melibatkan lebih 5,000 usahawan. Jadi kita berharap agar usahawan-usahawan wanita ini dapat mengambil peluang dan ruang yang telah disediakan oleh kerajaan ini untuk memajukan perniagaan mereka dan boleh menjadi usahawan yang boleh kita tingkatkan daripada bisnes secara mikro kepada industri kecil dan sederhana. Kerana banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah di bawah Yayasan Usaha Maju ini untuk membantu mereka supaya boleh berjaya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Datuk Nizam menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan sambutan Hari Keluarga Ahli YAM Cawangan Tawau di Tawau. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas mengingatkan usahawan untuk membayar balik pinjaman bagi memudahkan ahli-ahli YAM yang lain mendapatkan pinjaman modal perniagaan. Dalam majlis ini disampaikan beberapa anugerah, antaranya Anugerah Usahawan YAM Cawangan Tawau, Anugerah Ketua Pusat Cemerlang Tawau dan Anugerah Pusat Cemerlang YAM Tawau. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM terus komited memperkasa serta memperluas perkhidmatannya kepada rakyat di seluruh negara. Ini termasuk penambahan cawangan institusi kewangan di bawah selian SKM yang menyediakan kemudahan untuk menyumbang kepada pembangunan rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif SKM Rusli Jaafar menyifatkan usaha itu landasan terbaik untuk mendekati golongan sasar hingga ke peringkat akar umbi bagi membantu menjana pendapatan serta meningkatkan ekonomi rakyat. Memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, kan? Dan juga dalam masa yang sama mungkin ada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang secara tidak langsung CBP dapat membantu meningkatkan ekonomi setempat. Itu satu spade effect yang kita nampak. Cuma besar ataupun kecil, tapi kesan tu tetap ada. Rusli ditemui media dalam majlis perasmian pembukaan cawangan Co-op Bank pertama di Sandakan. Penduduk di 3 kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan kini mampu menarik nafas lega apabila dapat menikmati bekalan air bersih setelah dibelenggu masalah air sejak sekian lama. Dun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, penduduk di Kampung Mentulud Laut, Kampung Nelayan Baru Mentulud dan Kampung Bintungka antara kampung yang tidak menerima bekalan air bersih sejak lebih 30 tahun lalu. Jelasnya, lebih 1,000 penduduk di 3 kampung ini mula menikmati bekalan air bersih pada pertengahan tahun lepas selepas kerja-kerja penyelenggaraan tangki air dan membaiki batang paip rosak dilakukan. 95% di kawasan Dun Lumadan isu air telah pun selesai. Dan beberapa kampung saja lagi yang belum ada air disebabkan sedang menunggu untuk
pembinaan batang pipe yang baru. Saya yakin dengan adanya usaha kita berterusan, kita akan dapat selesaikan dalam masa yang hadapannya, dalam tahun ini ataupun tahun hadapan. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menyatakan demikian kepada media di Beaufort selepas mengadakan lawatan ke beberapa buah rumah penduduk kampung yang menikmati bekalan air bersih. Beliau berkata penyelesaian isu air menjadi fokus utamanya sebaik terpilih sebagai wakil rakyat Lumadan untuk memastikan penduduk di kawasan ini dapat menikmati kemudahan bekalan air bersih. Alhamdulillah, setakat sekarang ini kami ada air okeylah yang memuaskan. Sekarang ni syukur alhamdulillah lah sebab YB pun melawat kami untuk melihat keadaan air kami di sini. Berpuluh-puluh tahun kami tidak ada air, sekarang ni baru ada air. Okeylah juga. Syukur alhamdulillah. Kami merayu begitu minta air, tiada juga apa semua. Sekarang syukur sangat. Susah betul kami dulu tiada air. Waktu kemarau pun susah. Terdahulu, Datuk Ruslan turut meninjau pembinaan Dewan Perpaduan DHRM Klinik Kesihatan Padas Damit. Pelaksanaan kempen Satu Rumah Satu Pemadam Api adalah langkah tepat ke arah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan kebakaran. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, ia juga sebagai langkah awal mencegah kebakaran daripada merebak. Memberikan awareness, kesedaran kepada penduduk kampung, berikan cara penggunaan fire extinguisher, the do's and don't dalam mengendalikan pemadam api. So sekurang-kurangnya kita sedar aware dan juga kita boleh prevent kebakaran yang mungkin akan berlaku. Datuk Suryadi ditemui RTM selepas merasmikan kempen Satu Rumah Satu Pemadam Api di Kampung Budaya Pasir Putih, Tawau. Program kali kedua diadakan di kampung berkenaan akan diperluas ke kawasan perkampungan dan taman perumahan lain dalam kawasan Parlimen Kalabakan sebagai inisiatif meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pencegahan kebakaran. Dalam program ini, sebanyak 60 alat pemadam api sumbangan Badan Bukan Kerajaan NGO dan pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Batu diagihkan. Turut diadakan pameran beberapa jabatan dan agensi kerajaan selain demonstrasi memadam api kebakaran oleh Jabatan Bombah dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Tawau. Pasukan Safa Putatan dan Safa Pinampang akan mewakili Zon Pantai Barat ke pertandingan akhir Piala Safa 2024 yang akan diadakan di Kota Kinabalu pada 25 hingga 28 Januari ini. Pasukan Safa Putatan menjadi johan dalam kumpulan apabila menewaskan pasukan Safa Duaran 1-0 menerusi jaringan Muhammad Syafiq Isra Yusof dalam perlawanan akhir Piala Safa Zon Pantai Barat untuk melayakkan mereka ke peringkat akhir. Safa Pinampang pula naib johan dalam kumpulan selepas menewaskan Safa Kota Kinabalu 1-0 menerusi gol sendiri daripada pemain pasukan Safa Kota Kinabalu seterusnya melayakkan mereka ke peringkat akhir. Ketika ditemui RTM, Ahli Majlis Tertinggi Safa Osman Abdullah berkata pihaknya berpuas hati dengan prestasi kedua-dua pasukan kerana telah menunjukkan kesungguhan untuk memenangi perlawanan dalam pusingan kelayakan. Setakat ini semua pasukan telah menunjukkan semangat kesukanan, begitu juga dari segi pengadilan, penganjuran, kejohanan Piala Safa Zon Pantai Barat kali ini. Kita berharap jika ada pun terdapat kelemahan-kelemahan yang kita dapati, kita akan pastikan yang diperbaiki terutama sekali menjelang Grand Final Piala Safa 2024 yang akan diadakan pada ujung bulan Januari ini. Pasukan Putatan menduduki tangga yang teratas dengan kutipan 9 mata, diikuti pasukan Safa Pinampang di tangga yang kedua dengan 4 mata, pasukan Safa Tuaran di tangga ketiga dengan 2 mata, manakala Safa Kota Kinabalu di tangga keempat dengan kutipan 1 mata. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.